Hadirin yang berbahagia, Nurzizi Zulkifli dan di senja itu selamat menyaksikan. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebaik saja azan subuh berkumandang setiap pagi, saya akan turun ke tingkat bawah rumah saya dan menemui Papa yang terbaring di katilnya. Bila dia melihat wajah saya, dia pasti tersenyum, kerana dia memang menantikan saya untuk turun, menukar lampinnya dan membawanya ke meja makan. Sedang saya menukar lampinnya, Zizi, ingat bunyi bohong itu. Saya buka tingkap, Zizi dengar. Tapi ada hari ini, ada satu bunyi burung tu dia tak ada. Selalu dia ada. Saya yang tidak mengendahkan bunyi burung-burung itu meneruskan tugas-tugas saya untuk menukar lampin Papa, memicitnya seketika di belakang, mengangkatnya ke kursi roda dan membawanya ke meja makan untuk bersarapan. Papa telah lumpuh 4 tahun yang lalu dan memerlukan sepenuhnya orang untuk menguruskannya. Tapi sejak Papa meninggal dunia, setiap pagi, sebaik saja azan subuh berkumandang, saya buka tingkap dan terdengar
kicauan guru. Saya lalu menajamkan telinga saya untuk mendengar. Indah. Aku tidak pernah perasan bunyi burung-burung ini. Saya lalu berpikir, begini agaknya yang dibuat oleh Papa, yang lumpuh, yang terbaring di atas katil dari minit ke minit, dari jam ke jam, dan apa yang dibuat menanti pagi, menanti subuh, menanti setiap anak untuk turun menguruskannya, dan apa yang dilakukan hanyalah mendengar. Oh, tidak pernah aku dengar tingkahku ini. Jadi sekarang, di setiap pagi selepas subuh, saya akan membuka tingkap, dan saya rasa saya menemukan Papa di balik kicauan burung-burung ini. Umur 70 tahun. Satu hari, masa saya tengah duduk-duduk kat rumah, dapat panggilan telefon. Panggilan daripada Istana Negeri Kedah. Sultan Kedah berkenan untuk menganugerahkan saya Datuk Setiadiraja Negeri Kedah yang membawa gelaran Datuk. Sebelum tu, awal-awal penglibatan saya, pingat pertama yang saya terima adalah PJK, pingat jasa kebaktian, juga dari Sultan Kedah. Selang beberapa tahun saya berkhidmat, saya diberikan sekali lagi pingat Ahli Mahkota Kedah AMK, dan kemudian pada 2013 Datuk Setiadiraja Negeri Kedah. Saya terharu. Saya penari yang diberi penganugerahan. Saya memodalkan kejayaan saya sebagai penari kebudayaan. Kemudian saya jadi pelakon televisyen, pelakon filem, pelakon teater. Dan pada masa yang sama, sebab saya boleh bersilat, sampai ke Indonesia saya belajar bersilat. Jadi sebab tu banyak lakonan-lakonan saya yang memerlukan saya bersilat. Jadi bila umur dah 70 tahun ni, dah tua, selalulah jadi tok guru silat. Masa muda, kitalah yang duduk di bawah tu jadi anak murid tok guru. Jadi ada teater yang saya berlakon jadi tok guru, antaranya teater Udara dan Dara, karya sastrawan negara Malaysia Datuk Usman Awang. Yang tu arahan Datuk Rahim Razali, itu pengarah tersohor hebat. Siapa tak kenal pelakon dan pengarah Rahim Razali. Tu kami buat show di Istana Budaya Kuala Lumpur.
ku belah teja, ku belah cinta. Mentera keramat kata terbilang, bismillah kata langkah pemula, bunga siap pembuka langkah. Anak-anakku sekalian, hari ini kemenyan diperasakan. Paku dan buah keras tamatnya pengajian. Ilmu nenek moyang pusaka yang ditinggalkan. Silat mengajar ketabahan, cekal diri, sifat berani tahan diri. Silat bermain pendekar di masa aman. Pera datang ke bandar yang indah ini, bandar Raja Negeri Mulia. Pera datang hari ini dengan satu ubat pujaan untuk rakyat. Laki-laki yang kurang kuat dan berani, dan jantan yang lemah hati. Jika tuan-tuan lemah sendi, lemah siku, lemah tulang, urat, darah dan daging, lemah sembarang lemah malas sebelum memegang kerja, malas sambil memegang kerja. Bila mata dan telinga kurang cekap menangkap kata-kata dan sinar-sinar di sekeliling. Topera yakin dengan hikmat Topera ini, tuan-tuan akan menjelma menjadi manusia baru, walaupun berusia 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Sila terima. Terima. Itu saya dari Topera. Persembahan kali pertama Topera itu masa kita di Kuala Lumpur, di Matic, Jalan Ampang. Topera karya Datuk Syed Alwi, juga pengarah tersohor seniman negara. Dalam Topera saya berlakon 2 kali. Pertama show di Matic, kemudian kita diundang ke Asian Theatre Festival di Bangkok. Masa show di Bangkok, saya berlakon sebagai Topera, dan kali ini isteri saya, Datin Normala Umar. Normala, orang panggil dia Malah, saya panggil dia Ala. Dia berlakon menjadi watak Azizah, isteri kepada Topera. Jadi selain daripada teater, saya dan Ala memang kerap bergandeng. Sebab seperti contoh dalam filem yang kami berlakon sebagai suami isteri, filem Sesejuk Air Mata ini, Ala heroin filem lain, dan saya hero filem lain. Jadi kalau bukan bergandingan bersama sebagai suami isteri, kami hero dan heroin filem yang berbeza. Jadi kira kami suami isteri adalah film stars. Jadi keluar surat khabar, masuk TV, majalah itu biasa. Asam garam kami suami isteri. Jadi saya dan Ala dikurniakan 5 orang cahaya mata. Zizi, Zaza, Zila, Zazlin, Zabra. 5 semua. 4 perempuan, 1 lelaki yang bongsu. Jadi kalau ikut anak saya, Zizi itu adalah minat dalam seni. Nombor 2, anak saya nombor 2 tak minat seni langsung, tapi kerana sebab kecil-kecil saya dah bawa dia tengok show, jadi dia kalau tengok show dia sharp, dia pandai kritik. Jadi nombor 3 adalah masuk bengkel teater sikit. Nombor 4 dia minat menari. Dulu dia masuk Suatari, kumpulan dengan Mak Mah, famous kumpulan tu, dengan Pak Mah Suhaimi. Tu. Dan nombor 4 menari, menyanyi, berlakon, suka-suka. Dan nombor 5 Zabai, satu-satunya lelaki. Dia dulu masa kecil lakon, lepas tu tak berlakon. Jadi kalau dia ikut anak saya nombor 1 lah, Zizi, yang mewarisi bakat seni keluarga. Jadi Zizi dia mula dengan
pelakon teater, lepas tu jadi pengarah, dan sekarang dia pensyarah di universiti dekat Malaysia. Zizi, Zaza, Zila, mai sini. Mai duduk sini Zazi. Dah baik. Duduk Papa nak pesan. Kita kenalah tahu nilai diri kita. Harga diri kita, kita sendiri yang tentukan. Pasal orang tak tahu. Orang tak tahu nilai diri kita. Kadang-kadang mereka letak dekat tempat yang salah, dan kadang mereka tak tahu langsung letak dekat tempat yang rendah. Sebab tu, Papa nak anak-anak Papa semua tahu meletak nilai diri kita. Ukur baju di badan sendiri. Tak usah tengok orang, lepas tu nak ikut cara orang. Apa yang kita ada, kita hidup dengan apa yang kita ada. Hang tak usah duk fikir hang sekarang. Ali, dengar Papa nak pesan. Hang fikir besok hang 5 tahun dari sekarang hang di mana? 10 tahun lagi hang nak buat apa? Kalau apa semua duk fikir sekarang, tu tengoklah. Tu tengoklah apa senang lah rasa macam relax. Selesa. Tak boleh. Sebab tu pentingnya hampa kena fikir 5 atau 10 tahun ke depan. Baik tu, hidup adalah pilihan. Hang pilih anak ada mana? Ada rumah bangsa, rumah kondominium, banglo, rumah teres. Semua tu hang boleh pilih. Jadi hang tentukan apa yang hang nak. Satu lagi Bapa nak pesan, dengar. Kita hati kena besar. Ada hati besar, jiwa besar, kena cinta dengan manusia. Kalau orang main di sana, tetamu main, jamu bagi habis. Besar hati terima orang main. Tak usah orang duk main hang mumut. Hati kena besar. Jangan kecil. Hati jangan kecil. Jangan lemah. Besar. Dan kental. Dengar tak? Dengar dari Bapa pesan? Dah. Pergi masuk tidur. Salam. Good night sayang. Good night. Okay, take care. Be good. Okay sayang. Okay, good night, tidur. Okay, bye-bye. Masuk. Zizi, pergi tengok adik hang tu, Zizi. Ni, kau saya bergaduh dengan adik. Zizi. Adik gerak, Zizi. Saya memang suka dengan muka Bapa. Pipi Papa tu. Saya rasa macam saya nak letak tapak tangan je kat pipi Papa. Sebab pipi yang bersih. Papa dia ada misteri. Tapi Papa selalu ada jambang. Saya tak suka jambang Papa. Saya suka misai dia. Jadi kalau Papa baru lepas bercukur, saya rasa pipi dia segar. Rasa macam nak letak dia tapak tangan kat situ. Dan saya rasa itulah yang paling handsome, paling tampan untuk Bapa saya. Dengan hanya bermisai. Papa rambut dia selalu pendek. Rambut tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Jadi kalau dia sikat rambut, dia suka sikat rambut pakai brush. Tahu sikat yang ada brush? Jadi sikat tu, kalau begini, besar. Lepas tu dia akan ambil hairspray. Nanti dia ambil hairspray, dia nanti saya akan lari. Untuk tidur sebab pahit. Pahit bau hairspray tu sampai ke kaki. Benci. Tak suka dengan bunyi bau hairspray tu. Dan saya selalu cakap lepas Papa spray, saya cakap, Pak, nak pegang rambut Papa. Sebab saya ingat kalau ada hairspray mestilah keras rambut tu kan. Tapi bila saya pegang, tak keras. Patutlah Papa spray rambut dia supaya rambut dia ada volume. Jadi bila dia jalan, puff puff, puff puff, puff puff. Itu yang paling saya suka dengan Papa. Selain daripada tu, Papa dengan saya selalu buat hidung macam ni. Tak tahulah daripada mana. Masa kecil
kecil memang selalu papa buat macam tu. Dan papa selalu takkan tarik hidung Zizi. Macam ni. Biar mancung. Jadi saya rasa sekarang saya lah ada. Inilah hasilnya. Sebab adik-adik semua macam tak mancung je. Anak pertama kan, bapak mesti buat yang special. Jadi selain itu saya suka bapa adalah telinga dia. Saya rasa telinga bapa adalah telinga yang paling sempurna dalam dunia. Terutama dekat cuping telinga dia. Dan saya akan selalu suka pegang dan main telinga papa. Kata mama, Zizi akan main telinga tu sampai nak tidur. Dan kalau tak ada papa, dia akan main telinga dia sendiri sampai dia tertidur. Selain telinga, saya suka dengan tangan papa. Tangan papa, dia ada haba yang sangat panas. Dan jari kemari saya senang sejuk. Jadi saya selalu pergi ambil tangan papa, letak dekat sini dan saya rasa macam tak tahu nak explain. Best sangat. Sebab tu kadang-kadang kalau adik saya pernah cakap, dia pegang tangan saya, dia cakap, Kak Zee, kenapa tangan Kak Zee sejuk? Saya cakap, saya ada tangan macam papa, tangan saya panas. Saya bangga sekali perasan kalau dapat ada tangan macam papa. Dan yang terakhir, kalau saya rasa papa saya paling handsome adalah bila papa saya bersilat. Saya paling suka bila papa bersilat. Dan filem yang saya paling suka adalah filem Anak Sulung Tujuh Keturunan. Filem itu, saya memang tiap-tiap kali saya akan menonton keseluruhan filem tu. Papa kena menari, kena berlakon, bersilat. Dan yang paling saya suka adalah satu bawah. Tadi anda tengok tu filem Sayang yang bapa saya menari tu dan bersilat di akhir. Lepas tu sekarang ni ada satu babak dia akan berlari laju. Papa cakap dalam filem tu director suruh dia berlari. Zul, kamera akan berada di seberang sungai. Saya nak you berada di seberang sungai. You lari, kamera will just follow. Saya rasa bapak saya lari laju. Laju dan lagu seperti kuda dan terlalu tampan. Stand by kamera. Roll kamera. Ready. Action. Itulah bapak saya. Dia lari hanya satu take. Satu kali rakam. Printed terus jadi filem. Bagi tepukan kepada jurnalis. Buatkan bukan senang. Sebab kita berlakon filem kadang banyak kali take. Buat berkali-kali diulang sehingga sutradara suka. Tapi papa lari ke satu take. Memang handsome dan hebat. Ada lagi filem dia yang saya suka. Drama, dia berlakon filem Matinya Seorang Patriot juga. Dia bersama Eman Manan, rakan sparring. Lagi satu drama yang saya suka adalah drama Tragedi Sri Mersing. Itu dia bersilat. Tapi saya tak suka. Dalam suka-suka juga filem, ada filem yang saya tak suka. Dan saya sebagai anak, saya benci. Drama bersiri Tragedi Sri Mersing. Dia anak penghulu. Anak penghulu yang nakal. Usik perempuan, usik satu kampung. Tapi saya tak suka tak macam itu. Satu lagi saya tak suka adalah filem Sesejuk Air Mata Ibu, yang ibu dan bapa saya sama-sama berlakon jadi suami isteri. Sebab apa saya tak suka? Sebab dalam filem tu mak saya berlakon watak orang curang. Mestilah saya tak suka. Selingkuh, tahu? Saya tak suka, saya tak boleh tengok cerita tu. Saya benci filem Sesejuk Air Mata Ibu. Dan filem yang paling saya benci adalah filem Sayang Anakku Sayang. Dalam filem Sayang Anakku Sayang tu, dia buat bapak saya mati kena himpak kayu bala. Ia memang lucu. Tapi saya tak boleh terima. Sebagai anak saya tak boleh terima. Dan setiap kali saya melihat babak itu, saya melihat pokok kayu bala itu akan menghimpak bapak saya dan bapak saya mati, meninggalkan 5 orang anak dalam filem tu. Dan saya
dengar perkataan Kedah. Kalau dia dengar ada perkataan Kedah, dia macam ada satu semangat ni. Semangat cintakan Kedah. Kedah adalah negeri utara Malaysia. Negeri hijau kuning, negeri jelapang padi. Hijau dan kuning. Jadi kami, saya ni Faridah, adik Zul nombor 6. Zul dalam adik-adik, kita panggil dia Dul. Tak tahu macam mana, tapi Dul lah. Jadi kami ni adik-adik tinggal di betul-betul di tengah pekan Al-Ustaz Ilmu Negeri Kedah. Sebelah tu betul-betul ada masjid. Masjid Zahir, Masjid Negeri Kedah. Jadi kami adik-adik duduk sebelah tu pasal ayah kerja jadi bilal masjid. Tapi bila ayah dah meninggal, ayah dah mati, jadi Dul lah. Dul abang nombor 3. Dia abang nombor 3, nombor 1 kak, nombor 2 abang. Tapi dia ni pasal dia ada, tak tahu, semua orang anggap dia ketua dalam rumah tu. Jadi kalau kita tanya Dul nak buat apa? Dul nak buat macam ni, semua Dul lah. Jadi Dul ni nak abang bagi, dia ni hantu picit. Gila picit. Tahu tak picit? Picit ni suka urut. Dia tak boleh tengok aku. Tengok muka dah dengan kakak saya Tam. Dia nak ni. Dah. Tam. Dah. Tam. Dah. Dia Dul. Mari. Picit aku. Aku paling benci lah nak kena picit. Dul ni dia punya hantu picit tau, hantu. Suka sangat picit. Dia ni bukan kira kalau dia tengok kita adik-beradik. So tak apalah suruh dia picit. Dia pergi rumah orang, dia nampak orang, dia nampak pantai, dia nampak orang duduk macam ni. Jangan ingat silap lah Dia nanti ni, main tolong picit sikit. Ada cushion rumah orang tu pun dia tahu kan. Baik, tolong saya picit kaki. Tu dia punya teruk, punya hantu picit. Satu lagi, Dul, dia tak boleh tengok muka aku. Dah datang, elok je dia. Dah ni. Dah. Kang gosok seluar aku. Air. Aduh, paling benci nak air seluar Dul. Pasal Dul ni dia cerewet. Seluar dia, tahu tak seluar slack nak kena ada side. Side tahu apa? Side ni macam seluar slack, seluar pergi pejabat, pergi kerja. Pegang ni dua. Kalau nak air nak gosok ni nak kena straight bagi ada satu line. Ni kami ni line. Kalau ada dua line, dia buka seluar dia tok hang. Kena buka. Punya nak ada ni. Tahu pasal apa dia nak kena ada side? Pasal bila pergi kerja baiklah seluar jalan pun duf. Mana pun ada seluar line. Tu dia. Tu nama lagi. Dul punya gila. Side dia kerja. Lepas tu Dul ni dia kaki sinar. Bawa tak popet. Kalau jalan pintu kan, Dul. Kalau kita nak pintu tak sampai sebab semua orang duk. Zul, pen. Zul, pen. Semua lah. Satu Kedah kawan dia. Dia ni kawan-kawan kalau tak keluar, kawan-kawan main rumah. Mereka main rumah, bukan ni dah juga. Nak kena buat air kopi. Berjam-jam hantar. Tak habis cerita. Daripada malam sampai pukul 2-3 pagi. Tu nak abang lagi Dul tu. Dul ni sebagai abang. Dia cengih barang. Serius. Tak keluar tu. Muka serius dia. Kalau jalan dengan adik-adik dia abang dalam depan. Adik-adik semua dalam belakang. Tak pernah ni. Nak gelak-gelak, nak melawak dengan adik dia tak pernah. Kita ni tengoklah family orang lain, keluarga orang lain. Gelak-gelak adik abang. Cemburu lah juga. Tapi abang kita tu silap lah. Hang tu selalu melawak, lagi kena mati tadi. Ada satu hari Dul bawa balik pasal. Oi, luas. Cantik kau macam
Terima kasih, Dut. Dia anak nombor 3. Dia 3. Nombor 1 kakak. 2 abang. 3 tam. 4 ni. 5 dah. 6 Uzi. Ye. Semua ramai. Bapa mati awak. Ni. Kecil-kecil bapa dah mati. Tolong mak. Jual kuih. Mak bagi buat kuih Don. Sebelum ayo bicycle. Hantar bagi. Tolong mak. Ya, macam abang. Dia paling tua. Baru dia beli kukur lumpur. Pergi lumpur kerja. Dia dah kerja jadi penari. Dia jadi penari. Pelakon. Dia duit tiap bulan. Tak pernah miss. Jadi penari kita boleh lumpur tak banyak. Gaji sikit. Tapi duit jadi nombor 1 mak. Nombor 2 sewa bilik. Nombor 3 makan. Dia kata sebulan dia dapat gaji dan tak ada baju sebab nak pergi kerja tak ada. Itu bulan dapat baju tuan. Bulan lepas dia pergi baju pula. Bulan susah. Tapi dia tak pernah tak bagi duit ke mak. Nombor 1 kepala otak dia mak. Dia beli ke mak kursi meja televisi dia bawa mak ni bekal. Dia sayang mak sampai dah besar dah ni. Semua kita dah kahwin. Baju raya semua dapat. Adik baju raya baju mak dapat banyak. Itu lah yang ada. Ni kecil-kecil demam panas. Jadi ni dia ini kalau orang pakai ni dari belakang ini dah demam. Ni tak demam. Tapi kalau depan panggil ni dengar. Jadi kalau jangan buat pasal yang ni pasal Don jaga alusak. Don jaga kedah. Buat pasal yang ni siap. Don dia tolong ni beli ini bagi cari kerja. Ni dia koyak tiket panggung koyak. Tiket panggung koyak. Ini besar juga. Nyanyi besar ni paling suka. Tapi Don ni pandai nyanyi. Don dia tak pandai nyanyi. Don dia pandai nari.
ni juru kok. Jadi juru kok pejabat tanah. Lepas itu saya memang aktif menarik daripada kedok lagi dengan badan kesenian UMNO di Kedah. Lepas itu saya pergi Kuala Lumpur. Saya jadi penari, lepas itu naik. Saya bekerja lagi dengan nari Kementerian Belia dan Sukan, Kompleks Budaya Negara, KBN. Saya kerja situ. Mula-mula tadi saya kata sebagai penari naik jadi juru latih tari. Lepas itu jadi pegawai kebudayaan. Lepas itu masa saya masuk kerja di KBN, mereka hantar saya dapat beasiswa menyambung belajar saya di Akademi Seni Kerawatan Indonesia, ASKI, di Padang Panjang. Lepas balik ke ASKI, saya sambung pula diberi beasiswa untuk senior seni kreatif di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Masa saya balik daripada ASKI itu, bos saya kata, Zul, anda dah belajar sana setahun, anda tak ada apa-apa contribution, nak bagi something. Jadi saya fikir, saya buat asas gerak tari. Saya draw semua, bagi illustrator lukis semua movement, dan saya describe yang di tangan, bagaimana tangan kanan, kaki kiri. Sebab saya merasakan penari yang baik, penari harus mendapat daripada silat. Sebab silat ni ada kontrol tubuh mereka. Sebab itu saya tak boleh tengok kalau penari bila di rumah-rumah penari tak ada posture. Posture mana? Jaga badan, tegak, posture, movement, sharp, precise, posture. Berkain batik pas, bersambut dan berbunga di kepala, dan berselendang bahu.
dan bercinta. Anaknya bercinta sampai Zola bagi nama untuk anaknya. Belum lahir pun. Nur Zizi, Nur, dia tulis nama anaknya dekat pokok kaktus dekat KBN. Z-I Nur Zizi, ya. Nur Zizi, Nur kita ambil daripada nama Allah, Nur Mala, Zizi dari pangkal nama saya, Z. Jadi kita tambah I, Zizi. Jadi Nur Zizi, lambang cinta kasih Mala dan Zuhur. Namun itu ada masa kami belum kahwin, siap tulis lagi kat pokok kaktus. Jadi akhirnya memang kami itu berkahwin. Dan tak sampai beberapa bulan kami berkahwin, Zo dapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di Indonesia ke ASKI. Jadi Zo cakap Alah tak happy, Alah duduk lagi kat rumah. Saya berkita. Kamu tidak ada yang mencinta saya. Akhirnya suami saya membawa saya dan kami menyamai cinta dan kasih sayang yang lebih utuh di padang Rajang, Sumatera Barat, Indonesia.
padang panjang. Kalau bangun tidur, minyak pun boleh jadi beku. Jadi Ala dan Zul memang suka naik kereta kuda. Zul lah suka naik tinggi. Asyik-asyik dah boleh tidur. Jadi kalau kami hujung-hujung minggu ke Bukit Tinggi, bebas. Jadi pergi laut, hujung minggu naik ke Bukit Tinggi, shopping-shopping sikit, makan-makan, memang seronok. Zul ni, dia memang suka makan padang, makanan nasi padang. Kalau Ala sampai je, Ala dah tak perlu. Sampai dia duduk je, baru kat akan datang. Zul memang tahu itu favourite Ala, kesukaan Ala. Dan apa lagi makanan-makanan padang ni sedap-sedap dan enak ya? Itulah saya. Apa nama kelompok tu? Dan kulit-kulit tu? Ya, betul. Itu lagi yang ada yang Zul suka ni, toncang ke apa? Ya? Ya? Ya, itulah yang memang saya suka makan. Masa saya kat Padang pun suka betul. Jadi, bila di Padang, kalau kat aski dalam kaki, Ala ingatkan Padang. Ala ingatkan datang kat sana tu, Ala duduk je kat rumah. Yang belajar Zul kan, Zul seorang dia nak pergi kelas. Tapi aku je tidak. Ala hari-hari kena juga pergi ikut dia semua pergi ke aski tu. Sampai semualah rektor dan pengurusan tertinggi aski semua kena, sampai semua. Ala, apa kelas yang Zul masuk, semua Ala boleh masuk. Ala jadi malu, macam Ala pun jadi student kat situ. Zul belajar silat, Ala belajar silat. Zul belajar tak lempong, Ala pun tak lempong. Jadi lepas tu, Zul ada satu tugas dia bagi ke Ala. Dia suruh Ala, Zul dikehendaki untuk mengajar student-student ASKI tarian. Zul dah koreograf tarian tu masih di KBN di Kuala Lumpur. Jadi di sana dia ubah tambah baik 2 buah tarian. Tarian Tulung Salji dan tarian Sekapursi. Jadi Ala lah dia kena ajar student-student ASKI menari tu. Jadi kalau di ASKI memang selalu ada tetamu. Jadi ASKI memang bagi satu ruang, satu slot untuk kita. Ada slot untuk pelajar international. Jadi Ala dan Zul kena buat show. Jadi kami 2 orang selalu menyanyikan lagu Tarian Kuda dan Dara. Kuda dan Dara bersandinglah di pusara desa yang bersabda beramai kisah cinta. Hari ini saya namakan Non Zizi. Non Cahaya Zizi Zulkifli Zain. Cahaya Zulkifli Zain. Malaslah melahirkan anak perempuan
kalian pulang ke Malaysia. Hati-hati ya. Zizi, nanti besar datang badannya. Tak panjang. Ya. Sabar lama, dunkan pulang. Bayang kampung yang belum tinggalkan. Bila dah umur 70 macam ni, badan sat-sat rasa tak selesa, sat-sat rasa tak sedap, sakit nang ni lah, rasa nang ni, nang semua. Jadi ada satu masa kena 3 malam saya tidur duduk, saya tak boleh baring. Bila saya baring saya rasa macam saya tak boleh bernafas. Jadi masuk malam ketiga, saya tak boleh tahan. Saya panggil anak saya Zila, tolong pergi hospital. Masa saya pergi hospital, saya okey lagi. Makin ada dekat dengan hospital, makin saya tak boleh bernafas. Semakin ditarik, semakin tak boleh bernafas. Semakin ditarik, makin tak boleh bernafas. Saya minta tolong doktor, tolong doktor. Bila saya dapat tahu yang bapa tiba-tiba berada di ICU, berlari
Suami saya segera ke meja airport untuk membeli tiket penerbangan Sydney ke Kuala Lumpur. Ibu, kenapa? Armada. Kok pada nak mati? Itu saja yang terkeluar dari mulut saya. Saya tak tahu macam mana nak menerangkan kepada anak kecil saya. Okey, awak dah dapat tiket penerbangan. Penerbangan awak malam ni daripada Sydney ke Kuala Lumpur 8.30 malam. Kita dapat tiket 8.30 malam, okey? So kalau 8.30, awak nak kena ada airport dalam 2 jam awal. So 6.30 you have to be there. 6.30. Kejap. Kita ke Kuala Lumpur, kita kena ambil train. Train 1 jam setengah baru ke Sydney. Sekejap. Saya kena check train ni pukul berapa jadual. Okey, alright. Awak kena ambil train pukul 5. Okey, pukul 5 petang. Sekarang nak buat apa ni? Cuba tengok jam pukul berapa? Sekarang dah pukul 4. Awak kena packing sekarang. Pasti kau dah nak kena keluar. Mana jubah? Jubah aku tak ada. Dah bawa saku je pergi Australia mana? Baju kurang mana baju kurang? Mana jubah? Zee. Aku bukan nak pergi untuk Mian. I am not attending funeral. Aku nak balik jumpa bapa aku. Saya segera ke train station untuk menaiki kereta api daripada Wollongong ke Sydney. Saya tak tahu kenapa tengok anak-anak saya berjujuran air mata saya. Tengok suami saya lagi lah. Inilah nikmat duduk yang lebih sempurna. Sejak saya dapat berita yang bapa di ICU, saya berlari daripada kampus balik ke rumah dan sejak itu saya tak pernah duduk dan berbertemu. Allahu Akbar. Hari ini 12 Januari. Semalam 11 Januari. Dah 3-4 bulan saya menyiapkan PhD saya dah nak submit. Siang malam pada waktu itu saya makan minum solat PhD, makan minum solat PhD. Dan semalam saya baru submit 5 chapters, 5 bab. Dan hari ini saya baru ke kampus nak tarik nafas. Dan sekarang saya dapat berita yang papa dekat ICU. Kalaulah semalam bapa sakit, saya tak fikir saya akan balik meninggalkan PhD saya. Saya mesti teruskan PhD sampai submit dulu baru balik Malaysia. Alhamdulillah hari ini bapa dia sakit. Tapi sebenarnya ini adalah benda yang paling saya takut. Masa saya ke airport 3 tahun yang lalu nak pergi ke Australia nak buat PhD, saya berpeluk cium dengan mama bapa dan berjujuran air mata saya dekat airport. Sampai mama cakap, kenapa nangis? Kenapa nangis terus sangat? Bukannya kita tak akan jumpa lagi. Inilah yang saya takut. Saya tak tahu kalau yang 3 tahun lalu itu adalah terakhir saya memeluk papa, yang terakhir memeluk mama. Dan saya paling tak sanggup nak meneruskan perjalanan daripada Australia nak balik ke kampung halaman itu berjam-jam. Dan ia terlalu menyiksakan. Dan sekarang ia benar-benar berlaku. Saya sampai ke airport Sydney. Saya terus ke kaunter pendaftaran.
Oh, tenang. Perlahan, lambat. Dan saya nampak kekeh. Saya juga nampak tenang. Tapi saya berkecam. Sebab saya mendapat boarding pass, saya mula berjalan. Saya berjalan laju. Saya mula semakin laju. Saya berjalan. Dan sekarang saya sudah mula berlari. Saya berlari sedikit. Saya mula berlari laju. Saya mula berlari laju. Semakin saya berlari laju, pintu pelepasan itu semakin jauh dan jauh. Saya dah nak boarding. Tolong, saya berlari cepat. Papa jangan mati dulu. Papa jangan tunggu di sini. Papa, jangan mati dulu di sini. Nak jumpa Papa. Papa di sini nak jumpa Papa. Kejap Papa. Di sini ada 8 jam lagi tunggu. Jangan mati sekarang. Sebaik saja aku sampai ke lantai kedua. Aku benar-benar penat kerana aku benar-benar berlari di airport. Dan ini nikmat duduk yang lebih baik dari di kereta api tadi. Saya cuba untuk menurunkan segala nafas saya dan tindakan saya biar tenang, reda, nak meneruskan perjalanan yang panjang. Tapi masa saya nak tutup telefon bimbit, tiba-tiba nadi berbunyi lagi. Semakin laju. Saya dapat masa saya tutup telefon bimbit ini dan masa saya nak buka. Bila tiba di Malaysia saya tak sanggup. Adakah saya akan melihat bahawa saya tidak sembuh. Kenapa Papa datang di kelopak mata? Kenapa Papa di kelopak mata? Kenapa mata ini menayangkan bawa-bawa kemesraan aku dan Papa? Aku tak ingin lihat sekarang. Aku nak balik Malaysia aku. Nenek kapan aku tak perlukan ini sekarang. Papa jangan main di kelopak mata sisi Papa. Aku tidak langsung menutup kelopak mataku biar tidak diganggu. Sepanjang perjalanan 8 jam Kuala Lumpur, dari Sydney ke Kuala Lumpur, aku tidak langsung menutup mata.
peluang untuk melihat biarpun sekali aja. Aku teringin untuk melihat Papa. Bukan melihat dia terkubur kaku. Tapi sekurang-kurangnya melihat tersenyum. Nurse, sorry minta maaf. Boleh tak saya nak jumpa pesakit? Tolonglah, saya baru sampai dari Australia sekejap lagi saya nak jumpa. Di mana? Terima kasih. Lihatlah oleh saya pandangan yang tidak sanggup untuk dilihat. Saya buka mata, saya nampak Zizi. Zizi? Bukan dia ada di Australia kah? Bila dia balik, saya tak boleh bercakap. Saya tunjuk isyarat tangan dekat Zizi. Bila dia sampai, saya ada tiup di mulut saya. Ada tiup di dada saya. Ke kanan, tiup ke kiri. Berselirat sini, berselirat sana. Saya tengok semua adik-adik, sahabat handai, anak-anak, Allah, semuanya melawat saya. Doktor tanya, Dato' Zul, tolong ke kanan, angkat tangan kanan. Good, Dato'. Angkat kaki kanan. Good, Dato'. Kaki kiri. Tangan kiri, Dato'. Tangan kanan. Kaki kanan. Tangan kiri. Kaki kiri. Kiri, Dato'. Dato'. Kiri. Doktor beritahu saya. Doktor panggil saya. Zizi, Zaza, Zila, Zatlin, Zabai, semua adik-beradik dan Mama. Doktor beritahu yang kami kena bersedia untuk menerima pesakit bedridden. Papa lumpuh, kena stroke lagi.
Papa 3 bulan di ICU. Dia dah keluar daripada ICU, saya bergegas balik ke Australia untuk menyiapkan PhD saya. Dan selepas saya berbulan di Australia, akhirnya saya balik ke Malaysia for good. Dan bermulalah kehidupan kami, seluruh adik-beradik menjaga Papa dan Mama di rumah saya di Kuala Lumpur. Pijak kaki. Pijak kaki. Pijak bahu. Pijak bahu. Angkat. Masuk belakang. Urut pinggang. Urut pinggang. Angkat. 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 Terus gigi. Shampoo. Mandi. Terus gigi. Shampoo. Mandi. Lap. Angkat. Angkat. Terus gigi. Shampoo. Mandi. Lap. Angkat. Angkat. Sikat rambut. Bagi kopi. Potong kuku. Tangan inilah yang selalu saya tarik-tarik. Pa, nak beli coklat. Pa, nak beli buku. Pa. Nak beli coklat dan buku itu memang kesukaan saya. Dan itu dua je yang Papa layan, coklat dan buku. Dan saya, Papa cakap kalau periksa nombor 1 hingga 3, Papa akan belikan hadiah. Jadi saya selalu dapat hadiah berbuku-buku, 10, 15 buah buku dan Papa lah. Tangan nilai yang tertulis di setiap helaian buku yang dia belikan pada saya. Tanya, we are proud of you. We love you. Love Papa, Mama. Tangan nilai yang selalu suka tulis ucapan kata ulang tahun untuk saya. Saya pernah jumpa masa tu umur saya 11 tahun. Saya pernah jumpa sebuah kad ulang tahun birthday Papa post kepada saya daripada Honolulu, Amerika. Masa tu dia pergi kerja, berlari di sana. Dan saya tengok, happy second birthday Zizi. Umur 2 tahun. Tapi Papa tetap nak bagi hadiah. Tetap nak post. Dan saya pernah jumpa Telegram. Dulu ada Telegram, pendek je. Waktu tu Papa belajar di USM, di Universiti di Penang. Jadi saya di KL. Birthday saya Papa boleh telefon aja pakai telefon rumah. Tapi tak, Papa hantar Telegram. Selamat ulang tahun Zizi sayang. Saya rasa itu saya tak boleh. Jiwa saya terlalu halus untuk Papa. Dan tangan ni juga yang belajar ajar saya untuk salam keruk. Tahu salam keruk macam mana? Salam, Papa ajar kalau pergi rumah orang tua-tua, makcik kita, pakcik kita yang tua, paman, ya, kita nak kena bagi mereka sedikit hadiah, bagi duit. Tapi masa duit tu haruslah dilipat dan diletakkan di dalam tapak tangan kita dan masa kita bersalam. Itulah tanda ingatan dan kasih sayang kita kepada mereka. Jadi Papa ajar saya ingat dia kata, Zee, jangan ada duit. Ada? Kau tak mau bagi kakak, pakcik Han. Saya ingat Papa tak ada duit dan nak saya bagi. Tapi saya tengok Papa pun salam ada duit juga. Tetap dia bagi dengan adik-beradik dia. Pak, Papa lah satu-satunya orang yang akan membaca dan mendengar semua tulis-tulisan puisi yang saya tulis dan saya bacakan, dan saya akan tunggu Papa balik sampai pukul 2-3 pagi kalau dia balik syuting. Saya tetap akan tunggu dan saya nak tunjuk
yang bagi saya duit masa tu dia dah lumpuh atas wheelchair ni. Saya nak menghadiri convocation saya di Australia. Dan saya nak beli sepasang jubah convocation yang bernilai RM1,500 dan itu mahal. Dia dah stroke, tidak ada pendapatan. Dan waktu itu ada sedikit duit tanah bendang yang dia dapat, tanah sawah ayah dia. Dan dia tetap bagikan saya duit untuk saya supaya anak dia pergi ke Australia pakai jubah yang dibeli oleh dia. Dan dalam dia lumpuh pun dia selalu nak suap saya dengan adik-beradik yang lain. Makan suap. Kata saya, kalau makan memang malas, nak makan udang. Sebab saya malas nak kopek. Jadi papalah orang yang akan kopekkan udang untuk saya. Walaupun lumpuh sebelah kiri dan tak boleh tetaplah bagi saya walaupun saya dah punya kebaluhan anak. Waktu itu tetap nak kopek udang, kerang bagi saya. Tangan inilah yang semasa dia di ICU, dalam mulut dia ada tiup. Tangan ini cuik saya. Sebelum tu ada teman dia bagi duit, bagi sampul, duit sumbangan sebab Zul dah di ICU stroke. Bagi duit sumbangan kepada dan Zizi yang pegang papa cuit saya. Masa tu adik-beradik dia dah nak balik dengan abang dia cuit suruh pergi bagi duit, ambil dari sampul itu, bagi kepada adik-beradik. Adik-beradik dia dah ada cucu. Dan papa tu dekat ICU tetap nanya adik-beradik dia. Saya berlari ke lift dan ambil duit dari sampul bagi pada adik-beradik. Dan dia lah yang telah biaya anak beranak, anak menantu, adik ipar, miras pergi menunaikan umrah di Mekah seramai 15 orang. Pak, if I can say something to you, what I would like to say, I'm so proud of you. Ada satu lagi cerita yang nak saya kongsi dengan anda. Masa tu papa masuk hospital. Lepas ICU dah balik rumah, memang dah sihat banyak tahun. Kemudian ada sekali dua keluar masuk hospital. Dan saya kalau di hospital, saya memang datang menjaga papa giliran saya malam. Sebab siang saya bekerja, jadi saya akan datang malam lepas isyak. Di Kuala Lumpur sekitar 9.30 baru saya boleh sampai. Sampai mesti lapor diri, macam lapor diri sebab dekat sini ada kursi penjaga, lapor diri. Dan saya memang dari office, balik rumah, solat, makan, solat dan kemudian datang, saya memang tak akan dapat duduk sebab papa memang akan suruh memicit dia. Urusan memicit papa ni memang akan sampai dalam pukul 12 begitu. 12.30 baru dia tidur, barulah kemudian kalau saya dapat duduk. Kadang-kadang nasib kurang baik sebab kursi hospital tu berbunyi. Baru nak duduk, papa dengar picit. Jadi malam tu seperti biasa saya datang. Selalu kalau picit papa, saya agak tenang. Sebab masa picit dia, saya selalu main handphone. Sambil satu tangan picit, satu tangan main handphone. Bolehlah picit sana, picit sini, tidak rasa sangat. Tapi malam tu bila saya datang, picit kaki papa, kaki kanan. Okay. Buatlah sikit. Ya. Kaki kiri, Zik. Buat sikit. Ya. Ada. Bau kiri. Kiri, kanan. Bau. Tangan sini, tangan kanan. Kanan. Kaki. Zizi, ada bau sini, bau. Leher, papa. Aduh, tinggal papa sakit. Tolak. Zizi, cek. Kaki, bau. Pegang, Zizi.
anak. Sebenarnya sampai saya rasa kenapa malam ni Papa kenapa malam ni luar biasa. Sambil saya diam di tepi, Papa cakap, hang akan ingat malam ni Papa nak bagi kenangan dekat hang. Memang betul-betul Papa bagi kenangan pada saya untuk malam itu. Selalu Papa, kalau saya nak duduk di kerusi dan dia dah nak tidur, dia akan pesan, Zizi, hang nak balik, hang kena beritahu Papa. Saya tanya pasal apa? Pasal Papa nak cium hang sebelum hang balik. Apa? Zizi nak balik. Apa? Zizi nak balik Papa tidur, okey? Okey. Duduk. Jangan cium peluk Papa. Kenapa, Pak? Hang peluk cium Papa, hang buat Papa rasa tahu. Sebab sana, kalau balik tak cakap, dia nak tahu dan kalau saya cium dia dah rasa terharu. Bazi balik dulu, okey? Nanti kejap lagi saya datang, Pak. Dia balik dulu, okey? Pagi lagi, ni baru pukul 6.30, Zizi nak balik, Zizi nak pergi kerja. Okey, 6.30 pagi kau balik dulu. Okey, tidur dengan Papa. Baiklah di si tempat Ambo nak glosok turun dari atas bala di lamai bala. Nak panggil pengasuh antara sore nak buat tiga bercago. Adik weh sama-sama paling belakang cik weh. Kami telah dijaklah kami atas bala di lamai bala cewek. Lamai bala sore bermak wewe. Ayo lamai weh. Tiba-tiba saya dapat panggilan daripada adik saya, Zaza, yang Papa kasih hati ke rumah. Patutlah saya rasa tak sedap hati. Ayo lamai weh. Kalau kita kaya, ayolah awet weh. Siapa awet lagi ada tidur sebab Tuhan mana apa tahu lama menanti munya. Kalau kita kaya, ayolah awet weh. Saya sedang ada persembahan Mak Yong. Mak Yong Raja Tangkai Hati. Saya mengarah. Saya berlakon dari Raja Tangkai Hati. Dan besok ada pementasan.
saya di dunia ini. Hari Sabtu, Zizi datang. Dia beritahu saya dia dapat satu anugerah akademik universiti bahagian seni dan kreativiti. Dia dapat. Sebab saya bertanya dia tiap-tiap minggu. Dan masa dia beritahu saya, Zizi nangis sebab dia ingat saya tak dengar. Sebab saya tak ada respon. Saya dengar. Saya rasa bangga. Saya rasa nak peluk, cium Zizi sebagaimana saya selalu peluk dan cium dia. Tapi hari ini, hari Zizi datang, saya dah tak bercakap lagi. Zizi suap saya makan. Saya dah tak boleh makan. Saya akan kembali. Saya cuik Zizi. Suam kat saya baring. Dekat saya ke katil. Sebab saya nak baring. Masa saya semakin singkat. Nafas saya mulai pendek. Jadi bila Zizi nampak saya, adik-adik dia semua tak ada. Dia video call, adik-adik dia tanya, ini biasa ke? Tapi anak-anak lain yang tengok video saya tu, mereka kata saya nazak. Zizi adalah anak yang paling kelam kabut sekali dalam semua adik-beradik. Tapi dia tidak tahu kalau saya akan pergi sebelum semua adik-beradik dia sempat sampai di sisinya. Dia semua tahu yang saya mulai nazak, anak-anak saya yang lain, 4 orang lain sedang bergegas untuk bertemu dengan saya. Zizi panggil anak-anak dia untuk baca Yasin sebelah saya. Zizi nampak tenang. Saya nak cucu-cucu saya bacakan Yasin untuk saya. Kecil-kecil lagi mereka dah boleh bacakan Yasin untuk saya. Saya bangga. Zizi panggil Allah. Allah datang. Allah nampak tenang. Suasana petang itu penuh ketenangan. Allah pegang tangan saya. Hari ini saya dah tak boleh bercakap. Saya tengok Allah. Selamat tinggal Allah. Abang minta ampun. Minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Abang cintakan Allah. Saya dah pesan dekat anak saya, Zabaik. Nanti birthday mama, tiap-tiap tahun kena bagi hadiah bunga. Dan tahun birthday mama, tuliskan kad. Selamat ulang tahun Allah sayang. Abang minta maaf. Tahun ni abang tidak dapat menyambutnya dengan Allah. Tapi abang dah pesan pada Zabaik untuk beri Allah mawar tiap-tiap tahun. Allah letakkan tangan saya. Zizi datang. Zizi bacakan Yasin untuk saya. Saya tidak ucap salam kepada Zizi. Sebab masa beberapa minggu yang lalu, masa Zizi suka rakam-rakam video
video dengan telefon dia. Dan masa dia rakam, dia nak angkat saya ke katil. Saya nak tidur. Jadi dia tanya, "Pa, would you like to say anything to the camera?" Terima kasih kerana menjaga papa dengan baik. Syurgalah tempat hampa semua. Hampa tak risau. Bila Zizi dan adik-beradik dia tengok video saya, mereka semua menangis. Saya dah tahu masa saya sudah tidak lama lagi. Saya dengar Zizi membisikkan kalimat Allah ke telinga saya. Masanya sudah tiba. Dan di senja itu saya melabuhkan kelopak mata saya dan azan maghrib pun berkumandang. Dan di senja itulah Papa menutup mata. Saya terpaku. Dan azan maghrib pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Zizi, dengar bunyi burung tu. Burung berkicau girang. Tapi ada satu bunyi burung tu. Hari ini burung tu tak ada. Selalu dia ada.
selamanya. Simpanan setia dariku untuk selamanya. Ku akan bersama untuk selamanya. Cintaku hanya padamu, membawa ke langit biru. Cinta sayangku setinggi awan, kasihku seluas lautan untuk selamanya. Namun apa saja akan aku berlakukan, namun apa saja akan aku korbankan, namun apa saja. Hidup tiada maknanya tanpa cintamu, diriku hilang. Kau akan kuduga karena kau Wah, dia bagi tahu mampunya. Ya Allah, terima kasih Uncle. Bunga siapa dia? Oh, cantiknya. Bunga ni dari Papa. Papa sudah sampai belikan. Betul tak? Okey, ni ada kad. Zaza bacakan Happy birthday Ala. Sorry tahun ni abang tak ada untuk celebrate birthday dengan Ala. Tapi abang kirim bunga untuk Allah. Abang dah pesan dekat Zabai. I love you sayang. I love you sayang. I love you sayang. Abang cakap pelis. Ambil ya. Abang lebih aku. Terima kasih baik. sayangku setinggi awan, hanya kau impian untuk selamanya. Nurzizi Zulkifli, Malaysia.